Bonjour, kita ketemu lagi di kelas Prancis Unut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang les métiers atau profession bisa juga, yaitu pekerjaan. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena ada hal-hal penting yang harus kita ketahui bersama tentang bagaimana mengungkapkan pekerjaan seseorang. Ya, kita langsung saja. Jadi untuk kosakata mengenai pekerjaan, profession atau métier dan juga kebangsaan ini hampir sama ya. Pekerjaan atau kebangsaan seseorang itu ada perbedaannya untuk penyebutannya berdasarkan gender yaitu maskulin atau feminin. Maksudnya adalah setiap jenis pekerjaan itu ada bentuk maskulin dan bentuk femininnya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh berikut. Misalnya dalam bahasa Inggris, kita bedakan cewek dan cowok. He is singer dan she is singer. Jadi bisa dilihat di sini untuk pekerjaan singer atau penyanyi, baik digunakan untuk subjek he atau she itu sama, singer, kedua-duanya sama, he is singer, she is singer. Nah, bagaimana dalam bahasa Prancis? Jadi bisa dilihat di sini he is singer itu menjadi il est chanteur dan she is singer menjadi elle est chanteuse. Jadi singer, penyanyi, dalam bahasa Prancis ada perbedaan jika subjeknya maskulang, il, dia maskulang, itu penyanyinya menjadi chanteur. Sedangkan jika subjeknya perempuan atau feminan, itu penyanyinya menjadi chanteuse. Ya, jadi jelas terlihat penyanyi ada dua bentuk yaitu chanteur dan chanteuse. Di mana chanteur itu digunakan jika subjeknya adalah maskulang dan chanteuse itu digunakan jika subjeknya adalah feminan. Contoh kedua juga untuk nationalité, jadi sekalian saya jelaskan untuk nationalité juga berlaku hal yang sama. Contohnya dalam bahasa Inggris he is Italian and she is Italian. Sedangkan dalam bahasa Prancis itu menjadi il est italien dan elle est italienne. Jadi bisa dilihat juga di sini dalam bahasa Inggris nationality-nya sama untuk cowok maupun cewek, Italian. He is Italian, she is Italian. Sedangkan dalam bahasa Prancis nationality-nya berbeda. Ada bentuk maskulang dan ada bentuk feminan. Jadi il est italien dan elle est italienne. Nah, ada bagaimana cara membuat atau menentukan bentuk maskulang dan femininnya itu ada bisa dilihat dari akhirannya. Jadi jika suatu pekerjaan métier itu berakhiran jadi untuk membentuk bentuk feminannya itu akhiran itu berubah menjadi euse. Contoh, il est chanteur menjadi elle est chanteuse. Jadi bisa dilihat di sini pada kata chanteur ada akhiran di belakangnya. Nah, ini yang berubah menjadi euse untuk membentuk femininnya, ya. Kemudian ada contoh lain lagi saya sampaikan, il est danseur menjadi elle est danseuse. Ditulis maaf di sini kurang to be. Jadi menjadi danseur menjadi danseuse. Ya. Kemudian yang berakhiran ter atau akan berubah menjadi tris. Contohnya il est acteur, bentuk feminannya menjadi elle est actrice, ya. Jadi ter menjadi tris. Contoh lain lagi, il est directeur menjadi elle est directrice.
Jadi ter menjadi tris. Bisa dicari lagi contoh yang lain. Kemudian yang keempat, yang berakhiran ing itu untuk femininnya menjadi ien. Contohnya, il est comédien menjadi elle est comédienne. Il est comédien, elle est comédienne. Ya, jadi di situ itu akhiran ing itu menjadi ien untuk bentuk femininnya. Contoh lain lagi, il est musicien menjadi elle est musicienne. Ya, jadi ini berlaku hal yang sama seperti komedian dan komedien. Lalu yang berakhiran ie menjadi hier. Ya, ini maksudnya. Il est infirmier, elle est infirmière. Maaf, ini salah ketik juga. Elle est infirmière. Il est infirmier, elle est infirmière. Ya, jadi ie menjadi hier. Contoh lain, il est couturier, elle est couturière. Il est couturier, elle est couturière. Ya, jadi seperti itu perubahannya. Kemudian kata yang berakhiran konsonan T atau D atau N di akhir kata itu biasanya hanya ditambahkan E saja belakangnya. Contohnya, il est étudiant, elle est étudiante. Jadi berakhiran T, kemudian di belakangnya tinggal ditambah E. Pengucapannya menjadi sedikit berbeda dan untuk di feminang ada penekanan atau huruf sebelum E ini menjadi dibaca. Jadi étudiante. Ya. Kemudian contoh lain, il est avocat, T-nya tidak diucapkan, il est avocat menjadi elle est avocate. Il est artisan, nah ini nasal, elle est artisan, jadi ini menjadi N. Il est écrivain menjadi elle est écrivaine. Ini N kalau di akhir kata itu dia harus diucapkan nasal. Sedangkan di sini karena ada huruf E di belakangnya, N-nya menjadi dibaca N. Dilafalkan N. Nah, ada juga pekerjaan métier yang bentuk maskulin dan femininnya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Contohnya seperti ini dapat dilihat, il est professeur, elle est professeur. Jadi bentuk maskulin dan femininnya itu sama, identik. Contoh lain, il est photographe, elle est photographe. Kemudian il est journaliste, elle est journaliste. Il est architecte, elle est architecte. Il est secrétaire, elle est secrétaire. Il est médecin, elle est médecin. Dan lain-lain. Masih ada beberapa lagi yang seperti ini. Jadi kalian bisa mencari artinya, ini pekerjaan apa, dan inilah yang bentuk maskulin dan femininnya sama. Oke, jadi sekian penjelasan untuk les métiers, et maintenant essayez de trouver le plus possible les métiers tant masculin que féminin. Jadi coba kalian temukan lagi berbagai macam jenis pekerjaan, kemudian buat dalam bentuk maskulin dan feminangnya. Merci et au revoir.